أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allahumma alimna mengajarina ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami yang kami jahil. Wa dzakirna manasina, mengingatkan kepada kami yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa alimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. وعملا صالحا تقبلا dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima rizqan halalan thayyiban dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fasanatain rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq wa rajulin atahu Allahu al-hikmah فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada rezeki kecuali dalam dua keadaan, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada harta, lalu dia habiskan harta itu di dalam kebenaran, dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ilmu, dan dia beramal dengan ilmu itu dan dia telah ajar ilmu itu kepada orang lain. Rawal Bukhari dan Muslim, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita bertemu di masjid kita ini untuk kita bersungguh pada pagi ini. Mudah-mudahan pada sungguh kita pagi ini diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. Kita ini baru lepas, kita ini sedang berpuasa, baru sudah puasa minggu yang pertama. Mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah SWT. Puasa yang Allah SWT berikan kepada kita ini bukan semata-mata Allah Ta'ala bagi puasa. Semua perkara yang dibuat oleh Allah SWT ini sebab Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala disebut dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batilan. Tidaklah kamu mencipta wahai Allah SWT ini sia-sia. Bermaksud apa-apa yang dibuat oleh Allah SWT ini mesti mempunyai sebab. Apa-apa, hatta binatang-binatang di jalan kalau kita tengok Allah Ta'ala buat dengan sebab. Orang kadang-kadang timbulkan soalan, kenapa Allah Ta'ala buat tikus, kenapa Allah Ta'ala buat cicak, kenapa kadang-kadang orang timbulkan soalan itu. Jangan kita tengok Allah Ta'ala buat cicak, buat tikus, dia buat, dia buat bisa sebab. Antara sebab Allah Ta'ala buat tikus ini untuk nak kenalkan kita ini dengan tempat kotor. Kita kalau nampak tempat ada tikus, kita selalu faham tempat ini tempat kotor. Maknanya Allah Ta'ala buat tikus itu sendiri pun tidak dapat manfaat. Ada ini kita boleh belajar daripada tikus itu sendiri. Cuma orang putih ni buat Tom and Jerry lah. Orang putih kan, dia boleh buat duit juga orang putih. Cuma bila kita fikir Allah Subhanahu wa Ta'ala buat semua perkara yang disebab, suku juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi buat puasa. Allah Ta'ala wajibkan kepada kita puasa mesti ada sebab. Apa sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita puasa? Antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Itu perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan ramai ustaz-ustaz kita pun puasa. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita puasa sebab dia nak didik kita supaya kita jadi orang yang amanah. Orang amanah. Kita dalam bulan puasa ni, kalau kita mandi, kalau kita nak minum air sambil-sambil mandi, boleh nak buat, tapi tak minum dulu. Maknanya ni secara otomatik Allah Ta'ala dah campak amanah dalam jiwa kita. Antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi kita ni hindarkan diri dari syaitan. Syaitan, Nabi Muhammad SAW bersebut dalam hadis, kata Nabi SAW, inna syaitan yajri minal insani majrad dam. Kata Nabi SAW, syaitan ni dia jalan dalam tubuh badan manusia ni sama jalan dalam darah kita ni. Darah kita berjalan dalam badan kita, lalu itulah syaitan berjalan. Lalu kata Nabi SAW, fadayyitu, penyempitkan laluan syaitan, jadi yang sempitkan laluan bagi iblis, bagi laluan syaitan.
disebut oleh Nabi SAW. Jadi puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni, kita tunaikan ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut jalan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dapat itu mukadimah kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita ada kupas hadis Nabi SAW. Hadis yang dikupas kali itu daripada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini disebut dekat kita satu hari dia dengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kata dia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila khataba ahmarat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu munzir jaysh. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masa berkhutbah, Nabi Muhammad SAW ni nampak mata dia merah. Tinggi suara Nabi SAW. Masa Nabi Muhammad khutbah tu macam orang sedang marah, memberitahu tentang kedatangan musuh. Itu Nabi SAW. Dan Nabi SAW ni dia khutbah bukan sekadar bersemangat sampai mata dia merah, bukan sekadar nampak macam orang marah, bukan sekadar tu je, bahkan ada bahasa badan. Sebab itu Nabi Muhammad SAW dalam khutbah tersebut, bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa asyara as-sababatu wal-wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut aku dibangkitkan dari Nabi, dan juga hari kiamat itu seperti dua jari ini. Sampai Nabi Muhammad mengisyaratkan dua jari, jadi duduk dengan jari tengah macam itu. Timbul persoalan, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyaratkan macam ini? Kenapa tak isyarat macam ini? Kalau macam ini isyarat itu metrika. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia isyarat macam ini. Disyarat macam itu kan. Yang pertama kita boleh faham Nabi Muhammad SAW dalam ucap dia ada bahasa badan. Itu Nabi SAW. Kita kalau orang tengok kita khutbah ni dengan menggantungkan peluk tongkat dari mata sampai makmum pun bertukar. Ini khatib ke mayat. Yang kami itu kan. Kalau boleh kita khutbah tu biar ada bahasa badan, biar orang tahu ini khatib betul. Masalah nak menggantungkan, nak pegang otak aku, tak pegang otak aku. Yang ditungkat ni sunat, bukan wajib kan. Tongkat nak mengampun tak apa, tak mengampun tak ada apa masalah. Tidak mencacatkan pada khutbah sedikit pun. Nabi SAW dia berkata khutbah masa Nabi SAW, maka Nabi berkata tongkat masa khutbah ni masa Nabi Muhammad dah tua. Masa muda Nabi SAW, Nabi Muhammad khutbah tak berkata tongkat. Itu ingatlah khutbah Nabi SAW. Tak kalau kita orang muda tak berkata tongkat pun tak salah lah. Jangan kita tengok orang berkata tongkat ni Pak Imam tua ni yang faham macam tu. Kalau orang mana memang tak pegang lah. Sebab dah rasa dah muda lagi kan. Rasa-rasa ni muda lagi lah. Tak tahu dah kalau rasa tua kan. Jadi tongkat tu nak pegang tak ada masalah, pegang pun tak ada apa-apa masalah pun. Yang paling penting dalam khutbah dan sunnah Nabi SAW yang pastinya Nabi SAW masa khutbah dia ada bahasa badan dari tangan dia. Satu. Yang kedua, Nabi SAW isyarat macam ni, memberi faham kepada kita bahawasanya kiamat dengan Nabi SAW itu sudah hampir. Kalau Nabi Muhammad isyarat macam ni, mungkin ada dua Nabi lagi di antara Nabi Muhammad dengan kiamat. Tapi Nabi SAW tidak isyarat macam ni. Dia isyarat macam ni. Di antara dua Nabi ini tidak ada Nabi yang lain. Itu menandakan kepada kita bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman. Maknanya dalam bahasa badan Nabi SAW macam ni ada tafsiran dia tersendiri. Ke Nabi SAW. Dan kemudian Nabi SAW sebut amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut selepas daripada itu sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dengar orang cakap ni kadang-kadang ada boleh pakai, ada boleh pakai. Tapi dan Allah Ta'ala cakap mesti boleh pakai. Itu beza orang cakap dengan Allah Subhanahu wa taala cakap. Dan amanah yang paling baik ini ikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seburuk-buruk perkara ini adalah benda baru. Dan benda baru itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, dan bid'ah itu adalah sesat.
kata Nabi SAW. Bid'ah ni benda yang memang disebut oleh Nabi SAW. Bid'ah ni benda yang ditambah-tambah yang direka di dalam agama. Benda yang tidak ada dalam agama ditambah-tambah. Sembahyang 4 rakaat diberi 6 rakaat, 7 rakaat contoh. Kenapa 7 rakaat? Allah Ustaz rasa sikit sangat kalau 4 rakaat contoh. Hari sembahyang subuh ni dekat masjid 2 rakaat ni rasa rugi 10 rakaat contoh kan. Asal 10 rakaat puas hati 3 rumah contoh lah. Ini semua bid'ah. Ini semua menghaul dan semua benda ni kalau kita buat akan tertolak. Kita kena ingat dalam kita beribadat ni dia ada syarat-syarat yang perlu kita tunaikan. Bila kita tunaikan ibadat ikut syarat-syarat ni, ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau kita buat ibadat tak ikut syarat-syarat Allah SWT, nanti ibadat kita tertolak. Nabi SAW menyebut man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan dan amalan itu bukan cara yang diajar oleh kami, maka amalan itu akan tertolak. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama saya jelas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat ibadat, puasa, zakat, sembahyang apa pun mesti kerana Allah. Dia tak boleh kerana dia tak boleh. Yang kedua, ibadat itu pastikan niatnya adalah betul. Niat itu betul. Yang dalam sembahyang zuhur tu niat zuhur. Jangan sembahyang zuhur niat asal. Jangan. Kalau kita niat zuhur pergi sembahyang zuhur pergi niat asal, sembahyang niat asal. Ini puasa bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan pergi niat puasa nazar, tak ada beza besar. Yang satu cakap lagi, saya puasa nazar kerana Allah. Tak boleh. Sebab niat itu sudah salah. Memang sama-sama puasa walaupun sama-sama wajib. Walaupun sama-sama wajib, tapi bila salah niat, maka ibadat kita tidak sah. Itu kena ingat. Yang ketiga, amalan kita itu pastikan betul-betul ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi kita ikut ajaran Nabi SAW yang betul-betul ni, baru ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Ini syarat-syarat penting bila kita nak melakukan ibadat itu. Ini macam kita datang puasa ni, ikut susunan Nabi SAW. Jangan pandai-pandai lah apa-apa kadang-kadang. Orang kita ni pandai-pandai mereka macam-macam perkara yang memiliki itu rasa macam pada pandangan ni. Walhal tidak di sisi Nabi SAW. Banyak tempat disebut antara tempat kata korek hidung batal puasa. Tak batal pun. Sebenarnya korek hidung ni tak batal. Ada orang tak mesti kata itu yang tak mesti. Dia kata Ustaz, korek hidung batal ke tidak puasa? Anak kata tak batal kecuali kalau dia korek dia jilat. Itu batal. Jilat pun tak batal. Jilat telan pun batal. Kalau sekadar jilat, lepas tu dia kehat buang tak batal tu. Dia tak batal. Sebab yang dikatakan batal puasa ni adalah isqal syai' ila al-jawf. Dia memasukkan satu perkara sampai ke perut. Masuk ni kalau dia masuk ke satu perkara dan perkara itu tak sampai ke perut, maka tak batal puasa. Macam kita ambil air kita letak dekat mata kita tu kan. Lepas tu kita rasa macam air di dalam kaki kita, lalu kita kehat buang, tak batal puasa. Kita ambil celak mata kan. Ambil celak kita letak dalam mata kita. Celak batu celak tu masuk dalam mata tu batal puasa, tak batal puasa. Air sumber ni tak batal puasa, korek itu tak batal puasa. Dan besar juga gosok gigi pun tak batal puasa dan tak makruh pun. Ada di kalangan kita ni dah Ramadan ni tak gosok gigi. Sengaja je. Sebab apa? Kata dia makhluk sa'im atau yang berbilang mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada kasih gigi. Nak bagi wangi lagi tak gosok gigi. Aku beri semangat tu kan. Tak betul. Sebab Nabi Muhammad SAW katakan khuluf ni bau mulut hasil daripada data. Bau mulut kerana datang daripada perut kan. Dia ada bau mulut datang daripada mulut. Ada satu lagi bau mulut datang daripada perut sebab tak makan. Kita ni kalau tak makan sehari, mulut pun jadi bau juga mulut ni. Ada satu lagi, kita makan tapi mulut pun bau sebab makan petang. Macam betul kan. Dia macam makan petang, makan jari, makan bau mentah. Lepas tu tak gosok gigi, mandi sembahyang. Lepas tu hak tu memang sebab dia normal. Bosin tak terasa. Ini semua tak betul semua. Dan gosok gigi ni memang sunat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum aswaka inda kulli salati. Atau kama qala Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jadi susah kepada umat aku akan suruh mereka ni bersiwak pada setiap kali nak sembahyang. Asiwak ni gosok gigi. Kalau kita gosok gigi petang lepas subuh, tak ada makruh. Sebab yang dikatakan makruh itu adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Iaitu kita melampau-lampau semasa kita berkomuk-komuk dan juga kita masukkan air dalam hidung. Sekadar kita letak dalam hidung kita ni tak makruh. Kita
Ada orang sebab lagu situ kan. Lepas tu dia suruh air, dia suruh pah masuk kakak. Apa dia katakan makruh? Semua orang masuk gigi Orang masuk gigi, tak ada orang masuk gigi sampai ke halkom. Mana ada orang masuk gigi? Orang masuk gigi betul gigi lah. Kalau masuk gigi ada orang yang dia kata kok ada. Ada kata kok dia macam tu kan. Jadi di situ kalau kita faham masuk gigi itu sendiri tidak jadi makruh. Ada orang kata pula, dia kata oh ni kat Syahlam ada orang tanya soalan. Dia kata makruh. Sebab apa? Sebab bila kita masuk gigi, mulut kita akan rasa segar. Ada rasa segar tu, tapi dia rasa makruh. Anda pun tak faham kenapa orang ni faham bila puasa mesti titik. Apakah bila semua puasa mesti titik? Tak semestinya titik. Kalau kita segar masa kita sedang puasa pun salah. Mandi tak salah pun. Kalau tak boleh ustaz nanti segar. Mana dia kena titik dah puasa titik. Tak, segar pun masalah mandi lah petang tu. Yang tak boleh ni petang tu berenang dalam air. Itu tak boleh lah. Dia cari pulang masjid, dia gondang. Nampak kata tak bila naik masjid nak azan untuk rokok maghrib, dia tengok soal dia dengan dalam pada orang boleh kita gondang itu tak boleh begitu. Tapi kalau sekadar mandi tu digunakan dan masalah apa sebenarnya. Kalau kita cari balik amalan ibadah puasa dan kita besar dalam Quran dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan nampak sebenarnya ibadah itu senang, ibadah itu simple. Dan jadi susahnya budaya kita, budaya orang Melayu. Orang Melayu pergi ajar dulu-dulu. Orang-orang tu dulu pun ada kalau naik anak-anak pergi sekolah balik lewat naik ada bas. Tiba-tiba orang mazhab tak sampai lagi rumah. Cara nak batalkan puasa korek kata orang tu dulu. Aku pun tak faham mana kita berempat kata. Ni cerita orang Melayu itu satu hal lah. Itu dikatakan amalan-amalan kita kadang-kadang dia tidak berasaskan kepada ilmu pun, tapi amalan-amalan yang kita lakukan itu berasaskan kepada tanggapan-tanggapan saya. Tanggapan-tanggapan kita bikin macam itu je lah kot, tapi tak berasaskan kepada perkataan Nabi SAW, Al-Quran dan dibahas oleh para ulama al-mu'tabar. Tidak membuat dan yang satu lagi kita sebut ni yang Nabi SAW sebut bid'ah. Bid'ah ni benda yang tidak dibuat oleh Nabi SAW tapi dibuat oleh kita. Cuma bid'ah ni kita kena beza tau. Yang bid'ah ni boleh baru, benda tak berlaku zaman dulu tapi ada zaman sekarang. Bank bid'ah, perbankan bank dan bid'ah, pakai kad kredit dan pakai kad prepaid, semua ni bid'ah. Tapi ada bid'ah yang dibenarkan, ada bid'ah yang tidak dibenarkan. Bid'ah yang dibenarkan ni yang lain daripada perkara ibadah. Yang lain daripada perkara ibadah itu bid'ah itu dibenarkan. Tapi kalau perkara itu melibatkan pada ibadah tidak dibenarkan. Macam kita sebut tadi sembahyang yang asal rakaat kita yang asal 5 rakaat itu bid'ah dalam perkara ibadah. Dan puasa dia mesti daripada subuh sampai maghrib. Kita tidak tak satu tanggapan pahala lebih kalau sekiranya kita buka puasa kita lewat bid'ah. Sebab itu dia kena takjil fitri, segerakan berbuka puasa. Masuk orang Azam tu makan. Tu betul. Dan sebut satu lagi malam-malam kita sebut. Kita ni kena ingat baca doa buka puasa Allahumma lakas sunnah wa bika amanna wa ala rizqika afdalna. Bacaan doa ni dibacakan selepas daripada buka puasa, bukan sebelum buka puasa. Masa kita makan buka puasa ni ambil makanan tak ada pengulut, orang azan Allah makan terus. Baca doa habis tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar makan itu. Ingatlah biasa tu jangan minum testing. Yang bagi testing rumah tu makan juga. Kalau tak boleh tu puasa tak sah pula kan. Tapi nak bagi tahu dia jangan diperlewatkan. Kita perlewatkan. Yang pertama kita perlewatkan itu dengan sebab kita tak ada makanan. Satu kes pula. Orang-orang jadi lupa kadang-kadang duduk sibuk hospital. Ada sebab ni sebab lupa semalam dia pengarah beritahu. Dia duduk sibuk sangat. Lepas tu sibuk dengan sakit. Orang kasar dia duduk sibuk dengan sakit. Tak sempat nak makan. Dia melewat tak ada salah. Yang ada satu tanggapan yang boleh dikatakan sebagai bid'ah, iaitu sengaja diperlewatkan dengan tanggapan dengan perlewatkan itu ada pahala khusus. Ini salah. Ini salah. Kalau kita beranggapan seperti itu, maka tindakan itu adalah salah dan ia diwakilkan diri bid'ah. Alhamdulillah. Kami tak berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu lagi tetapi bid'ah dalam perkara ibadat yang ulama khilaf apakah bid'ah itu haram atau tidak haram. Contoh macam dalil arwah. Dalil arwah takdir orang meninggal kan. Jadi ulama khilaf tahu. Ada ulama kata boleh. Dia memang bid'ah. Kita buat dalil arwah ni memang bid'ah.
benda itu tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Dalil arwah itu tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Talqin kepada orang yang dah mati. Ingat, talqin yang dua. Satu talqin buat orang yang nak mati, satu lagi talqin untuk orang yang dah mati terkubur. Talqin kepada orang yang nak mati itu memang sampai dalam hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang nak mati di kalangan kamu itu la ilaha illallah. Pergi kat dia dia ada la ilaha illallah. Nampak berat sangat ajar Allah kan. Lepas tu disuruh Allah kita up sikit la ilaha illallah. Biar akhir kalam la ilaha illallah. Hak timur pula kita akan buku. Dah mati dalam siap, lepas tu kita pergi buku, kita pun ajar talqin. Jadi ulama khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ulama yang kata boleh dia pegang satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Katanya Abu Umamah Al-Bahili menggambarkan bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar, telah bercakap dengan orang yang dah mati. Ada riwayat. Itu dalam peperangan Uhud. Orang yang mati dalam peperangan Uhud, mujahidin yang syahid dalam peperangan Uhud, lepas tu diletak satu tempat, lepas tu pula satu belaga ambil musuh-musuh Islam yang mati dalam peperangan, ambil dulu orang belaga macam tu. Ada satu kes. Kemudian Nabi Muhammad pergi dekat belaga tu, Muhammad cakap ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Nabi Muhammad SAW cakap dengan orang di dalam belaga tersebut. Maksudnya hadis ini menjadi dalil mengatakan bahawasanya memang boleh bercakap dengan orang mati. Siapa kata? Ulama yang mengatakan boleh mentalqin kepada orang yang dah mati. Tetapi orang yang kata tak boleh pula, ulama ada kata tak boleh pula, ada kata tak, hadis ni ada problem dari sudut riwayat. Hadis ni dhaif, hadis ni lemah. Bila hadis lemah tak boleh beramal. Maknanya dua pendapat. Betul macam nak buat? Nak amal, aku takut, tak pernah tahu. Nak buat, aku takut, tak buat, aku takut. Masa nak buat. Orang yang tak nak buat, pergi lagi. Saya cakap. Nampak? Orang yang nak buat, dia buat. Orang tak nak buat, dia bukan salah. Dan kita kena faham pula pada orang yang tak buat. Itu. Satu. Yang kedua, orang berbincang pasal dalil arwah. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Dalil arwah ni memang benar. Benda itu tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah apabila ada orang meninggal, dia pergi orang baca la ilaha illallah tu, doa kepada orang mati. Benda itu memang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah dibuat oleh para sahabat, dan tidak pernah dibuat oleh Imam Mazhab. Tak pernah buat. Cuma bila imam tak Imam Mazhab tak buat, sahabat tak buat, Nabi tak buat, apakah bila kita tak masalah? Soalan. Situ dah datang beberapa ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ulama yang kata boleh ni, dia kata tak semestinya benda yang tidak dibuat oleh Nabi SAW, maka dia tak buat. Sebab azan dua kali pada sembahyang Jumaat ni tidak pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Tidak pernah berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah berlaku pada zaman Umar Khattab. Berlaku pada pemerintahan Utsman bin Affan. Dalam perkara ibadat itu, azan ibadat, tapi dilakukan dua kali oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, kita azan subuh. Masa kita azan subuh ni, kita baca as-salatu khairun minan naum. Bacaan as-salatu khairun minan naum tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Masa kita azan subuh ni, apabila as-salatu khairun minan naum tu kan, yang tu Nabi Muhammad tak pernah buat, Allah tak buat. Yang kita buat as-salatu khairun minan naum ni Umar Khattab. Yang tujuan begitu pun. Zaman Nabi Muhammad azan subuh macam biasa je. Macam biasa lah. Macam kita azan subuh masa asal tu lah. Dia tak ada as-salatu khairun minan naum. Sebab dalam azan subuh dia perlu buat as-salatu khairun minan naum. Tak payah kita tu apabila tu. Apabila kita tak baca semua tak payah. Dia perlu buat macam tu kan. Sebab bacaan as-salatu khairun minan naum itu ditambah oleh Allah Taala. Walaupun benda itu tidak pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi boleh ditambah oleh para sahabat. Maka walaupun tidak pernah dilakukan tahlil arwah oleh Nabi SAW, maka ada ulama mengatakan boleh berdasarkan pada pendalilan ini. Adapun kalau kita nak tengok dalil yang lain, satu hari sembahyang Jumaat Nabi dengan para sahabat, doktor orang sembahyang itu, tiba-tiba Nabi Muhammad bangun daripada iktiraf, sami Allahu liman hamidah. Ada seorang sahabat dia pandai-pandai beri tambah satu ayat, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pandai-pandai. Saja-saja tu dia hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Bila dibaca
Nabi balik ke asal. Nabi tanya balik, "Qa'ilul al-kalimat al-alifah." Satu baca tadi. Kawan dia takut dia duduk kali. Takut Nabi SAW ni marah. Lepas tu Nabi tanya tak salah dulu. Soalan yang sama. "Qa'ilul al-kalimat al-alifah." Dia suruh dia. Nabi takut orang ni. Dan duduk tanya pula pada "Qa'ilul al-kalimat al-alifah." Siapa baca tadi? Lagi dulu Nabi Muhammad kata aku nampak ribu mangkap kat tu. Pergi angkat kalimah taklim oleh kelana. Dia bila dengar kau kat kanan kau saya lalu suruh. Nabi sallallahu Allah ni kan cerita berlaku pada zaman Nabi sallallahu. Nabi Muhammad tidak pernah mengajar membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Masa hidup Nabi tidak pernah baca itu. Tapi bila sahabat baca, Nabi Muhammad dengar baik dan Nabi mengakui perbuatan tersebut. Cerita dia. Jadi walaupun tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu, sahabat buat dan Muhammad mengakui sungguh juga dalil arwah itu memang tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak buat tidak masalah. Ini pendapat ulama yang kategori lah. Ada ulama yang tak boleh, tak boleh. Tak boleh lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandai-pandai dengan apa? Ada yang ulama kata begitu. Dia memang ada dua pendapat di kalangan ulama. Tak boleh tu. Banyaklah. Cuma bila kita sebut bid'ah ni kita kena beza. Mana bid'ah yang dibenarkan, mana bid'ah yang tidak dibenarkan. Itu memang perkara biasa kan. Cuma ada besar dalam bab bid'ah ni tak boleh bergaduh lah. Jangan bergaduh. Kadang-kadang ada orang suka bergaduh pasal benda-benda furu'iyah. Benda-benda kecil ni bergaduh. Dalam negara Arab tu dia boleh bergaduh pasal semayang ni nak letak kat dada ke letak kat perut. Bila tak ada sedia. Tak ada sedia. Padahal semayang letak kat dada, letak perut, letak kat perut. Nak letak tangan letak perut. Sebab letak kat dada kalau tak sunat tak wajib pun. Ni kalau kita pergi semayang, pemalasan lah ni contoh pemalasan lah. Bagi semayang kan letak macam tu. Kan letak tangan kat perut. Tak apa semayang sah. Tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab tak tangan dekat perut, dekat dada, tak tangan dekat perut ni. Tak wajib sunat. Tak lepas tak apa. Pergi ke negara Arab ke bawah, bawa ke negara Arab sampai lepas tangan macam tu. Kan? Cuma kita kan kita tengok memang tim sembang memang. Sebab tak sangka dia semayang. Ada pula Saudi orang pelik sikit kata kat top gini. Orang lebih pelik. Yang ni doa macam ni memang tidak sabit dalam perbuatan Nabi SAW. Cuma ada orang buat. Ulama-ulama Saudi ramai buat tangan macam ni. Bila tengok macam bunuh diri tu dia buat. Susah hati orang ada bunuh diri semayang kan. Ada dia semayang macam ni kan. Ada. Sebab dia pegang Al-Quran tu. Wasalli rabbika wal haq. Semayanglah kamu kepada Tuhan kamu wal haq. Al-haq ni maknanya tekuk. Dia pun tekuk ni tak kata tekuk macam tu. Padahal ayat yang cerita siapa faham. Wasalli rabbika. Semayanglah kepada Tuhan kamu. Semayang baik itu. Wal haq. Ambil pisau letak kat tekuk binatang. Itu masuk dia. Tapi boleh orang ini literal. Dia tengok mas. Allah tak tahu tekuk. Dia pun semayang Allah tekuk ni. Kita boleh tengok macam apa. Mama ni susah hati tu. Fikir balik kan. Dia ada. Dia tu kan. Betul kalau pergi kat negara Arab. Saya tengok belak-belak tau. Pergi negara Arab kita tengok. Kita termenung. Sepat. Banyak belak-belak. Antara tu bila kita iktidak. Sampai Allah dengan hamidah. Kita masa iktidak. Kita lepaskan tangan kan. Kita lepaskan tangan. Tapi ada orang Arab ni. Sampai Allah dengan hamidah. Dia takkan oleh perut dia. Siapa buat? Ini Saudi ramai. Ini Saudi. Kita Malaysia ni pergi ke Saudi tengok orang buat macam ni. Kenapa buat? Arab buat. Pergi Arab buat. Kerana Arab tu sudah erti. Arab ni bukan tidak boleh diharap. Nasi tu tak. Arab ni tak semua boleh harap. Ramai Arab yang tidak boleh diharap. Adalah cara dia orang. Dia orang ni adalah cara pemudah dia orang. Sebenarnya dalam mazhab 4 tidak semua terlepaskan tangan kat bawah. Gitu insya-Allah. Banyak cerita Arab. Tapi ada mazhab-mazhab ada yang terkejut lah. Dalam mazhab Maliki semayang nak jalan pun tak salah. Dalam mazhab Maliki pun suruh dengar semayang. Kita bawa anak kecil bagi contoh kan. Tengah-tengah ada semayang. Anak kita berlari. Kita boleh pergi ke dia ambil. Bagi sama boleh semayang. Mazhab dia simple. Mazhab Syafi'i yang ada dia lah. Mazhab dia simple. Ada cerita ni. Ada tengok mata kepala sekali masa belajar Al-Quran. Semayang boleh jalan. Dia duduk dekat belakang tu. Pak Imam ni rokok. Dia takut tak dapat rekat. Dia rokok sama Pak Imam. Batal. Lepas tu Allah Hamidah dia pun jalan. Susu-susu masa-masa. Oh cantik ni. Tengok cantik gila tak. Anak tengok orang pun tergelak. Umpak-umpak tergelak. Lain macam ni. Sekali orang ni. Masa tu tak erti lagi. Tak mengaji lagi. Mengaji-mengaji kita. Oh boleh pun tu. Sebab kita terikat ke satu mazhab. Itu mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Mazhab Syafi'i apa?
jaga tamanina sampai lepas selesai. Boleh, tak ada masalah. Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba orang pintu buku-buku pintu kat rumah kan. Kita ni tengah sembahyang, kakak kita sembahyang tak boleh itu. Bagi-bagi itu batal sembahyang. Jadi kita tengah sembahyang, orang buka pintu, kita nak pergi buka penyelok pintu, boleh tidak? Boleh. Macam mana ada cara Allah tu? Kalau mazhab Syafi'i ini pastikan dada tak berlari daripada arah kiblat. Ni dada kita yang kiblat betul. Pusing macam mana tu bostan ke kanan ke kanan straight, lepas tu bostan buka macam tu kan. Sampai dekat pintu tarik penyelok kaki macam tu. Lepas tu buka pintu, tinggalkan lah. Kau jangan buka pintu, buka jemput masuk. Masuk batal banyak. Tapi simple tau. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita buka dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, tengah sembahyang, kita pintu boleh pergi buka perak, buka. Tak ada masalah apa-apa. Dan ada berlari beralih pada kiblat pun tak dapat sembahyang. Yang penting kepada itu menghadap balik ke arah kiblat. Itu dalam mazhab orang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya fiqh ni sifat dia adalah memudahkan. Bila kita tengok fiqh tu, kita akan nampak kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Alhamdulillah. Tak apa. Dan mukadimah panjang ni hanya sudah ni. Akhirnya bagi satu hadis yang lain juga. Dan ini hadis yang saya baca ni an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasra illa fi sunnatayn. Rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq. Wa rajulun atahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha rawahu al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kita baca ini daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang dia masuk Islam masih zaman kanak-kanak lagi, belasan tahun dah masuk Islam. Dan dia masuk Islam ni kerana dia telah melihat karamah atau mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni seorang yang rendah, pendek dan kurus kering. Seorang nama Abdullah bin Mas'ud. Dan kaki dia tu kalau orang tengok orang tergelap. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dia pergi ambil buah kurma. Jadi dia nak pergi ambil buah kurma, masa nak ambil buah kurma tu, dia banyak buah kurma, dia selak sikit jumpa dia. Nampak kaki dia. Bila nampak kaki dia, para sahabat dia kaki tahu. Ketahu tengok kaki dia tu. Yalah betul kita kaki nampak macam kayu begitu kan. Kadang-kadang tengok nak ketahu, ketahu tu nampak tengok. Bila ketahu tu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "La rujul Abdillah asfal fil mizan yaumil qiyamah min jabal Uhud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki Abdullah bin Mas'ud ni dia lebih berat di mizan pada hari kiamat nanti berbanding bukit Uhud. Kaki di sebelah. Kaki dia saja tu kalau kita letak dekat mizan, satu bukit Uhud, satu lagi kaki. Kaki dia lagi berat pahala berbanding dengan bukit Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Allah Subhanahu wa taala bagi dia kebaruan suara. Ustaz, baca Quran penuh. Kalau masuk akademi bagasi memang mau tak terjemahkan. Ni orang nama Abdullah bin Mas'ud. Marilah satu hukum terjemahkan ni orang nama Abdullah. Suara dia sedap. Sahabat Nabi kalau tolak dari imam, sahabat Nabi kata kalau sembahyang memang tak puas. Syok sembahyang. Dia orang macam tu kena. Dia baca dia baca Quran. Orang dia baca Quran. Tapi ada sahabat suara imam ni baca Quran, kita feel tau. Kita faham dengar dia baca Quran. Yang kadang-kadang kita rasa awak pendek kan? Dia boleh timbul pusat kata kan? Ada pula Pak Imam dia baca bukan mana-mana pendek, tapi kita cukup-cukup ke bawah, pandai-pandai lah. Ada tau macam tu. Suara, faktor suara, cara baca tu kadang-kadang mempengaruhi perasaan orang yang sembahyang. Kita mari main semen terawih kan? Kita main terawih, kadang-kadang kita mamunya Pak Imam untuk masak-masak dalam hati. Sebab apa? Tak sedap. Tapi kadang-kadang Pak Imam yang sedap tu, ya Allah, tak puas bayar. Kita ni duduk kat Malaysia, dia selalu dengar kaset ataupun dengar TV. Pak Imam kau sudah isi tu kan? Sudah isi ke syuhrin kau betul je lah. Baca Quran, kita dengar sedap dia baca Quran. Tapi kita dengar Quran ni tak seperti kita dengar live. Baik. Kita pun pergi ke Mekah. Sampai ke Mekah tu sembahyang belakang Pak Imam kau. Dia punya feel tu ya Allah punya syok sembahyang. Sebab apa? Sebab faktor suara merdu. Sebab itu kita digalakkan dalam Pak Imam ni bacaan bagus. Betul? Pak Imam ni kalau mana bacaan bagus betul lah. Kalau tak ada yang bagus, tak ada yang nak ikut lah. Kalau ada suara sedap, standard awi, standard emistus, ambil dia ni.
dan memang digalakkan. Ni orang nama Allah masuk surga. Sahabat Nabi kalau semayang dengan Nabi takwa dah. Habis semayang duduk pula dekat belakang dia, duduk baca Quran. Dengan baca Quran, angkat kepala penuh orang keliling dan orang baca Quran. Punya canggih orang nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita pun mudah-mudahan Allah Taala bagi macam itulah mudah-mudahan. Hanya cakap tentang kalau mana memang tak sedap. Kalau semua orang baca Quran jadi imam, kena ustaz tengok sokol dia, itu je putih. Itu je putih. Dan keluar lagu pokok dan itu betul-betul. Jadi cerita dia memang digalakkan semua sedap kalau kita baca Quran kena bacaannya yang bagus. Kemudian Allah memang sebab ni anak murid dia yang paling popular adalah Imam Abu Hanifah. Dan apa yang paling popular? Imam Hanafi, orang yang mengasaskan mazhab Hanafi. Imam Hanafi itu dia dengan sahabat tak? Ini Allah bin Mas'ud. Imam Hanafi itu bukan kerana Allah je. Imam Hanafi itu orang cerdik dia. Dia pada Imam Abu Hanifah ni umur 9 tahun dah boleh berdebat. Itu canggih dia. Kita ni umur 100 tahun kita boleh berdebat. Sebab apa? Tak cerdik. Begitu kan? Imam Hanafi umur 9 tahun dah boleh berdebat. Dia seorang guru tau. Imam Hanafi nama guru dia Hamad ni dia duduk dekat Baghdad, kota Baghdad, Tok Naga. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang dipanggil sebagai Bahri nama dia. Bahri ni maknanya etis, orang tak percaya Tuhan. Jadi nak masuk dekat Baghdad, dia berdebat dengan ulama-ulama Baghdad. Debat dia macam Tuhan yang ada tak ada. Tuhan yang ada tak ada tu kalau dia debat. Dia debat. Hampir ulama-ulama Baghdad kalau debat. Bila kalau debat, yang last kali kena debat ni terburuk oleh Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad tadi. Bila last kali dia kena, dia jadi imam sudah ulama hebat-hebat kalau debat takkan aku apa maknanya debat kan dulu lagi duk fikir macam tu. Last kali dia pun duk bimbang tidur tu dia mimpi. Apa mimpinya? Dia masuk dalam satu kebun, pokok banyak, lepas tu ada satu orang pergi bakar pokok-pokok. Bila bakar pokok-pokok tu, Allah sekali ada sebarang pokok. Orang yang nak dibakar pokok tadi, nak bakar pokok tinggi-tinggi ada satu haiwan kecil yang keluar daripada pokok tu, terkam orang tadi. Dia pun sedang mimpi. Bila sedang mimpi, tak benda mimpi aku. Dia mimpi ni biasa macam mimpi ni dia biasa macam tu kan. Jadi bila dia sedar, dia tak faham apa maksud mimpi aku. Esok tu dia mengajar anak murid ramai yang belum mengaku dia. Cara dia mengajar itu dia Allah cukup boring, tak macam biasa. Menyebabkan Imam Abu Hanifah dia rasa nak bertanya soalan tak tahu habis kemudian Imam Abu Hanifah pergi dekat nak tanya soalan sikit boleh tak? Ada masalah ke? Soalan nak tahu yang tanya ke tu dia ada masalah ni nak berdebat dengan Dahri dia kata Tuhan tadi habis ulama hebat-hebat debat kalah dia debat kalah nak lagi sekarang kita nak pula aku pula lagi berdebat problem aku ni lah. Orang itu hebat-hebat. Orang Iraq, orang Baghdad ni nak kenal ulama hebat tak hebat, cara berpakaian. Kalau kita pergi dekat Azhar, kita nak kenal ulama Azhar, style pakaian ulama Azhar. Ulama Azhar ni Syekh, dia bukan pakai sekadar pakai jubah tu. Dia ada jubah dua pula dia pakai. Dia pakai abai. Abai yang pakai sendak hitam. Itu style pakaian ulama Azhar. Bukan sekadar tu, dia ada pula serban kapiah merah. Itu Azhar. Tempat kita juga pun itu bukan Azhar tu. Di Azhar ni dia style pakaian dia. Baghdad pun semua tu. Ulama Baghdad ni style pakaian dia. Kita tengok style jubah ni kita boleh tahu ini ulama. Kita ni pakai kiu pakai rasa macam ulama. Padahal haram. Dan kalau ni dia pakai dengan jubah ni besar. Kalau macam kita dekat Malaysia nak kenal budak mengaji pondok lumut apa, nak kenal budak mengaji pondok pasir tubuh. Tidak Kelantan. Senang nak kenal. Kalau budak mengaji lumut apa pakai macam ni, budak ngaji pasir tubuh ada style pakaian dia. Dia pondok ni zaman anak belajar pondok dulu, jadi dua pondok paling popular. Zaman anak belajar sekarang ni tinggal umur. Pondok habis bakal ngaji sebab tu umur ni kan. Pondok boleh hidup tak kan. Zaman anak belajar dulu pondok yang paling popular, dua pondok paling popular. Pondok pasir tubuh, satu lagi pondok lumut apa. Sebab pasir tubuh ni ada Tunku Haji Hashim. Yang kedua pondok lumut apa. Pondok lumut apa ni di seorang tubuh. Pondok Tunku Haji Abdullah. Pondok lumut apa. Anak belajar pondok lumut apa.
Dan nanti pondok pasir tubuh. Kita nak kenal budak nanti pasir tubuh, serban dia pakai musuh tempat ini. Lepas tu dia ekor pula tarik, dia tak pincet tubik ni. Lepas tu ekor atas ni pula, tubik atas pula. Tubik pula keluarkan atas, dia mesti angkat. Dia keluarkan atas juga. Ayat tu style budak nanti pondok pasir tubuh. Kita tengok, ini pasir tubuh, tahu style. Tapi kalau budak nanti nombor apa, dia tak ada guna bola besar itu, tak ada. Dia kira depan belakang. Lepas tu depan dia kata depan. Itu dia tak tajam depan jadi budak mengaji bola pasir tu belum tahu sudah. Style pakaian kita boleh tahu. Ni geng buat apa? Ni geng pasir tubuh. Kalau ada ramai-ramai tu, ni tubuh ni, buat apa? Dia memang jumpa kat Kota Baru. Ni tubuh. Depan pasir tubuh. Bagi tadi masalah. Nampak? Nak bagi tahu dia boleh kenal style pakaian. Subuh juga ulama asal. Ulama asal ni kita kenal dia style pakaian. Cara dia memakai, cara dia berkesan, cara dia pakai yang kita lihat. Ini pakar dalam bab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pakar dalam bab fiqh Qaradawi. Ini sahabat tu dah kakak tengok sebab Qaradawi. Mana ada dekat Malaysia orang pakai seluar macam Qaradawi pakai? Mana ada? Kalau ada pakai juga tu, belakang Qaradawi tu. Betul tak? Ada cerita style pakaian. Semua juga tahu tak? Baghdad ni dia punya sejumlah lepas luar-luar. Ulama yang lengah luar-luar ni dah berdebat dengan dari kaya ni hambat aku nak ni tak? Alamak spoil benar. Nampak macam nak kaya tu tak apa lagi. Ni malam tadi mimpi tidur mimpi apa? Ada satu kebun mari orang bakar kebun. Ada satu pokok dia nak dibakar pokok tu. Nak bakar tiba-tiba ada rimau pula pergi serang orang tadi. Jadi aku tak faham maksud mimpi ni. Aku betul cerita. Ni Imam Abu Hanifah yang umur 9 tahun di rumah. Tahu tak dalam cerita? Budak umur 9 tahun je. Ni anak kita sudah tahu lepas ini. Cerita sudah tahu Imam Abu Hanifah dia tu. Aku tahu jalan cerita. Apa cerita dia? Kebun tu Baghdad. Kebun tu Baghdad. Yang kata datang seorang pergi bakar pokok-pokok. Yang tukang bakar tu nak dari tadi. Kisah dia. Yang kata pokok kena bakar tu lama-lama Baghdad. Yang sebatang pokok tu kamu lah. Oh gitu. Dah tu keluar ni bang. Aku tu. Masa tu dia. Aku tu. Mana kita pergi depan? Kata nak lewat dia. Kau tak jawab. Aku jawab. Cik, saya tahu. Boleh kalau pergi. Pergi kat Masjid Baghdad ni. Dah hari kena belakang duduk atas mimbar. Dia mimbar negara Arab bukan macam tempat kita. Mimbar kita ni tak ada belakang. Arab ni mimbar tak ada depan. Macam Malaysia lah. Malaysia lah tak ada depan. Macam tu lah serta Arab. Kita ni dah Malaysia lah. Ini banyak ni. Ini style kita banyak dah. Mimbar style naik ke belakang kan. Jadi banyak ni duduk atas mimbar. Dia cakap mana ulama-ulama Baghdad nak berdebat dengan aku. Dia cakap hamba tak nak belakang ni nak pergi tanam satu kita dalam pergi ni macam jual kedai dah. So pergi balik dia. Tapi tak nak kita Imam Abu Hanifah kita pergilah. Pergilah. Kita lah. Pergilah. Dia tahu aku nak debat. Budak tu kata biar aku jawab. Imam Abu Hanifah umur 9 tahun. Dia kata kau budak kecil nak jawab. Kau dah tak apa ramai ulama dengan jumpa besar-besar ni kalau apa lah. Budak kecil nak jawab. Silap kata dan kita kawan tu kata apa? Kebenaran bukan terletak orang tu dengan jumpa besar kita. Ucap dia kata kebenaran. Right? Okey, mudah. Tuhan ada ke tak ada soalan ni? Of course lah ada. Tuhan ada? Ada. Kalau Tuhan tu ada, mana Tuhan? Mampu. Nak jawab semua ke tak? Saya kadang-kadang ada kita boleh jawab ni terus Quran hadis. Tapi kadang-kadang kita terus pakai Quran hadis orang tak pakai. Itu pakai logik. Mampu nak jawab. Nak jumpa macam tu kita orang etis tak percaya Tuhan. Tuhan ada ke tak ada? Tadi itu. Kalau Tuhan ada, kenapa aku tak nampak Tuhan? Mampu nak jawab. Anak kata apa senang? Kau nampak elektrik? Tak nampak. Kalau kau tak mampus juga kau kata mampus lah kau. Makna elektrik tu ada. Ada satu kes pula dekat Jalan Melawi bangsa. Sempak dengan budak orang etis. Cina etis tak percaya Tuhan. Tengok ustaz wajib, tak usah faham asal wajib. Tuhan ada tak ada. Buktikan aku ustaz Tuhan ada tak ada. Kita bagi logik tu logik tak nak pakai. Last sekali kawanan soal. Kawanan Budi Hikayat. Nak Budi Hikayat. Orang punya sendiri lalu kawanan. Dia boleh kata okey lah nak kata Tuhan ada tak ada.
kawan tu kena mampus, takut tu. Balik saya menang tu, etis ni. Telefon menang, Ustaz, cek ni, dia dekat kawan tau ni. Aku nengok Hasmi dia cakap macam tu, aku jadi takut. Dah, aku nak tanya kau. Kau takut dengan Hasmi ke kau takut Tuhan ni? Dia kata sebenarnya aku takut Tuhan ni. Saya salah. Percaya tu. Percaya tu. Dia dah percaya Tuhan tu ada. Nak berdebat dengan orang etis. Ingat nak terus berdebat hadis ke? Quran boleh tak pakai? Quran boleh tak pakai? Ni ada jumpa satu kes ni. Seorang budak perempuan tak masuk agama Kristian. Muslim masuk Kristian. Family Islamis. Bapak kaki masjid, abang kaki masjid, mak pakai tudung rabung. Tapi anak perempuan tak percaya Islam. Tak percaya Islam. Dia keluar agama Islam, dia tak bagi tahu mak bapak dia, tapi jumpa dengan anak, tak kawan dengan anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nak kawan dengan kita. Kalau dia tak nak kawan kita, pakai jauh itu dari Islam kan. Dia pergi program kat Kuala Lumpur, jumpa anak ustaz dia bagi kenal kat mana? Facebook. Sebaik ada Facebook. Ada gak Facebook. Tengok muka ustaz dalam Facebook. Ustaz dia bagi saya update benda-benda. Saya rasa nak tanya soalan ustaz. Dia kata no problem. Jom kita lepak. Tak ada masalah apa pun. Pergi lepak dengan pressure. Doktor dia kata ustaz, saya tak percaya Islam. Islam ni tak betul. Nak kata kenapa tak betul Islam? Dia buat 1, 2, 3, 4, 5 kali sebut dia nak buat dengan Islam. Dia kata Islam ni agama kasar, Islam ni agama perang, Islam ni agama bunuh orang. Tengok dalam Quran cerita pasal perang. Betul ke agama macam ni? Agama ni mesti ada kasih sayang, bukan bunuh orang. Alamak, macam mana dia jawab? Nak jawab macam mana? Anak kata, anak cakap satu, kalau orang pelempang ke kita, orang nak pergi bunuh kita, kita nak diam ke kita balik? Orang nak mencukuk kita, kita tak relax lah. Sebab kasih sayang, itu bukan kasih sayang, itu bangang. Betul tak? Itu bangang keagaman. Bukan sekadar bangang, keagaman. Bodoh dia. Orang pelempang tu betul-betul sama-sama. Itu bodoh. Betul tak? Sifat orang yang ada maruah, orang yang tidak dayus, bila orang pukul kita, kita boleh mempertahankan diri. Wajib kita pertahankan diri. Itulah masuk orang dalam Quran. Dia dengar, ya ke? La ilaha illallah. Selama ini tak ada ustaz ni cerita. Selama ini tak ada. Bawa dia fikir betul juga. La ilaha illallah. Nampak? Dia tak boleh cerita. Tak boleh kau kena percaya tak? Quran bagi tahu. Kenapa dia tak percaya? Sebab dia pun tak ada. Bukan? Dia kena bagi logik. Dia dengar. Betul lah ustaz kata. Ambil kau sebiji. Anak tanya kenapa masuk Kristian? Dia kata dengar cerita tadi. Dia panggil bapak pendeta. Bapak pendeta. Istilah dia bapak pendeta. Berujuk kepada pagi. Dia ni asal kawan dengan kawan-kawan orang Kristian. Bila time kawan-kawan pergi ke gereja, dia tak balik rumah sebesar nak ikut sekali kawan-kawan. Bila masuk duduk kat belakang, yang pendeta tu dia mengajar kat depan kita Kristian begitu. Dia duduk kat belakang ambil komen tutup telinga. Dengar ni. Tak ada ya. Tapi dengan hadis sembahyang macam Kristian ni, bapak pendeta tu pergi dekat ni, kenapa duduk kat belakang, kenapa tak duduk kat depan? Dia kata saya Muslim. Muslim pun apa? Ada pasal apa pun? Dengar. Kenapa tak masuk Kristian? Dengar. Kata bapak pendeta, bapak Kristian ni dengar. Dia boleh. Last kali Syekh datang semua menu depan. Dia dengar bapak pendeta cerita pasal Tuhan Yesus kata dia. Tuhan Yesus. Dia panggil Yesus tu Lord Yesus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ni ini saya dengar, saya nampak bagaimana kesungguhan Yesus itu sanggup matikan diri semata-mata nak bagi umat yang terampun dosa. Saya kagum, kadang-kadang saya dengar bapak pendeta cerita, menangis saya. Betul. Anda nak tanya soalan sikit boleh? Ya. Habis ke tak pencerita dengan cerita? Tanya soalan sikit. Apa beza dia antara cerita dengan pencerita? Dia kata tak faham. Senang. Satu kes lagi. Contoh, anda buat misal contoh itu Black 505. Black 505 yang berlaku kat Kuala Lumpur. Pihak polis pergi sembah berita, katanya ada seorang anggota polis kena tubuh. Yang minang, dia datang ke program tu. Anda tanya, ada ke tak ada? Dia kata tak ada. Tapi cerita tu sebab siapa yang sebabkan cerita tu? Pihak polis. Kalau tanya orang yang sokong Black 505, sorry, itu yang sokong tu kan. Kalau orang tanya anak orang sokong Black 505, anak akan gambarkan betapa bagusnya Black 505. Kadang-kadang anak cerita betapa bagus tu ini berbeza. Dan orang yang tak sokong, dia akan contoh buruknya 505, walau ini berbeza. Betul tak? Dia kata betul. Maknanya dia berbeza dia antara cerita dengan pencerita. Dia kata betul? Betul tak? Betul. Pernah dengar tak cerita Nabi Muhammad SAW yang kita cerita dia boleh sampai Amerika mata?
dengan kita nak pula. Kenapa pergi cerita kisah Abu Zar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah yang selalu cerita sini kan. Macam mana Abu Zar dia rubah dia dengar juga sedih. Dia kata ini faktor cerita ke pencerita? Dan tanya balik soalan tu. Dia fikir-fikir pencerita. So apalah cerita pasal Yesus? Cerita Yesus tu pencerita. Patri kepada cerita. Dan sekali kau syok dengan cara dia bercerita, kau masuk Kristen. Tak betul. Kena tahu cerita sebenar. Oh betul. Balik teman-teman. Atas saya terima kasih Ustaz. Selama ini saya ni tak fikir betul Ustaz fikir. Kena bagi logik dia ni Ustaz. Berubah sikit. Alhamdulillah. Anak ajak masuk Islam ni kata tak nak tahu. Kekalkan dalam Kristen dulu. Lama-lama kau nak masuk Islam insyaAllah. Tapi Alhamdulillah dah ada perubahan. Dah start pakai dulu. Hari ni puasa. Antara saya nak bagi tadi. Tak tahu. Ustaz, hari ni saya dah start sahur. Alhamdulillah. Sahur lah. Hari ni. Dah ada janji kita. Petang ni kita berbuka puasa bersama-sama insyaAllah. No problem. Kita belajar makan. Yang paling penting nak cerita Islam. Islam tu kita nak cerita. Dia real tau. Dia cerita dia real. Lalu kat dia dah seminggu 2 minggu ni. Anak bawa datang selalu 2 minggu. Dia aku tak bawa masjid ni lah. Kan? Anak bawa pergi kuliah. Sebab dia kata dia duduk dalam gereja. Dia rasa dapat ketenangan. Anak tanya soalan, pernah naik ke masjid? Tak pernah. Tengok orang Islam kita, anak tak pernah bawa ke masjid je. Islam ni anak perempuan ni, bapak pergi masjid, abang pergi masjid, abang mana-mana. Bukan kebiak, abang ni. Mak ni bagi turun lampu. Anak perempuan masuk Kristen. Kita tanya, pernah naik ke masjid? Tak pernah. Anak kata tak ada, naik masjid. Anak pergi kuliah, bawa adik duduk kat belakang, dengar kuliah. Pergi kata, best juga masjid. Tak tinggal Allah. Masjid memang best. Betul tak? Islam ini memang best. Jauh macam tu. Dia ubah kita. Kadang-kadang kita kena pandai nak bawa cerita. Tahu cerita kita balik. Masa dah lewat. 7.5 hari cerita bila juga. Cerita Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Dia tanya, Tuhan ada yang ada? Tanya dari Abu Hanifah. Kita ada. Kata Tuhan kata buktikan Tuhan ada. Kita tanya soalan lagi. Kamu percaya tak? Terus tu ada. Kau percaya tak? Dia kata percaya. Bukti percaya. Bukti ni nyawa tu ada, tak ada orang hidup, ada orang mati. Betul? Boleh tunjuk dekat kat mana ni? Nyawa tu kan ada dekat. Hampir dah boleh dulu. Nyawa tu tu awet tu kan. Tapi yang pasti nyawa tu memang ada. Tuhan tu ada. Kalau kau tak nampak, tengok. Kawan tu lebih kira. Betul juga. Okey lah, kalau Tuhan tu ada, Tuhan sekarang apa tu? Soalan ni. Oh, tak adil lah. Tukang ni duduk tak mimpak tu kan jawab mimpak. Sepatutnya tukang jawab tak mimpak. Tukang ni duduk bawah mimpak. Betul. Jadi dia aku tu ada member turun. Dia pun naik. Tengah dia naik turun tu dia kata sekarang kerja Tuhan menaikkan kebenaran, menjatuhkan kebatilan. Saya salah. Bagi budak fikir betul. Umur sudah tahu pada budak. Siapa dia? Imam Abu Hanifah. Siapa guru dia? Guru dia ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia sekolah pada kita hadis ni. Dalam buku hadis ni kita ambil sedap. Jadi setengah dah. Kita sambung dalam dia akan kata. Cuba Allah Ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an ya Allah ya kami rezeki kami ilmu yang memberi manfaat. وعملا صالحا تقبلا لنا عملنا صالحا عملا تسلو دiterima ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا رزقا سودا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا kami berikan kepada kami kehidupan kami lebih baik وفي الآخرة حسنة dan juga akhirat وقنا عذاب النار selamatkanlah kami daripada azab api neraka وصلى الله على سيدنا محمد